Nampak ramai yang tak tahu. Nampak Cik Hafizi pun macam blur je Clubhouse tu apa kan. Dekat dalam phone kita tu, cuba tengok dekat apps kita tu. Kita download Clubhouse, CLUB HOUSE. Dah dia mula okey. Oh yeah. Tadi kau abang tak tahu, tiba-tiba tahu dah. Clubhouse ni dia ada satu software yang mana kita tak ada chatting, kita tak payah tunjuk muka kita pun. Dia hanya perbualan saja, dengan suara je, cakap, bincang. Masa kebetulan satu malam saya pergi tu, saya join grup ni. Sebab saya punca saya install tu pun sebab TV Hijrah. So tidak, saya pun tak tahu ceritanya kan. Jadi bila saya masuk, kebanyakan cikgu paling tinggi kehadiran datang ke sekolah, tolak asrama penuh Tolak asrama penuh. Asrama penuh yang kelas peperiksaan mereka dah ada dekat asrama. So dia orang dari segi attendance tak ada masalah. Tapi ni cerita yang terpaksa online ni. Apa yang berlaku? Paling tinggi 30%. 30% kehadiran dalam kelas. Itu pun dah combine 4 kelas. La ilaha illallah, bayangkan. 30%. Dan kebanyakan sekolah harian biasa, kebanyakan yang purata antara 10 ke 11% saja kehadiran. Ini isu utama sebenarnya. Jangan ceritalah isu kemudahan ke apa semua. Bab kemudahan, kaunselor di sekolah kena ambil peranan. Kaunselor di sekolah kena cek cikgu dalam kelas cikgu apa ramai tak datang. Okey, ni tak datang kenapa? Okey, kita kena siasat. Kalau perlu report polis. Sebab apa? Kenapa report polis ni? Report polis dengan polis pergi siasat. Rumah ni kenapa dia tak datang kelas? Kenapa dia tak ada? Okey, pertama, kita dapat tahu. Sepatutnya tahun lepas dah start PDPR. Tahun ni dah tahu dah fakta dia. Berapa ramai dalam sekolah tu, berapa persen. Ni anak ibu tunggal. Yang ni ayahnya tak bekerja. Yang ni memang susah. Memang kemiskinan golongan B40. Tapi sampai hari ni ada yang tak ada maklumat tu lagi. Macam mana? Macam mana kita nak selesaikan PDPR ni, nak bawa ke arah lebih jauh kalau benda basic tak settle? Itu cerita dia. Dan kemudian dalam hal ini, semua orang tu sebabnya kalau dalam satu ceramah saya bawa tu, cakna ibu bapa anak-anak berjaya. So dalam hal ini, mak ayah kena tahu ke mana mereka boleh salurkan permasalahan ini. Permasalahan ini, polemik ni akan boleh kita redakan dengan adanya tindakan-tindakan yang jelas dan jitu yang boleh membawakan kesan kepada pembelajaran anak-anak. Contoh, kementerian dengan PPD boleh baca dengan kementerian bahawa kita dah tiba masanya, sudah tiba masanya kita memperkenalkan e-book ni dekat anak-anak. Kita kena tak ada lagi dah skim pinjaman buku teks, kita kena ada skim pinjaman tablet. Dekat belakang tablet tu hak milik kerajaan, tak kisahlah siap ada dia punya data dia. Dan dalam tablet tu dah ada semua buku teks. Mungkin dalam seminggu sekali, sebulan sekali ke cikgu datang pergi buat inspection. Tengok, kalau lah dah boleh start kelas besok pun, kita dah tak perlu pakai buku teks yang ni lagi dah. Kena pakai tablet. Sebab tablet ni besar sikit. Dan kemudian boleh cek, buat spot check. Dulu spot check dekat dalam beg. Tengok apa ada dalam beg, ada rokok ke ada apa. Sekarang ni, kita buat spot check dekat dalam tablet. Tengok ada tak PUBG ke apa dalam tu. Ada tak budak-budak ni install game. Yang tu yang kita kena tengok. Jadi makna kata ini salah satu langkah proaktif kita kena buat. Dan kemudian kalau kita dah buat ni, tak ada timbul isu sepatutnya. Kenapa anak tak masuk kelas? Anak kata 3 kali berturut-turut, mungkin 7 kali berturut-turut tak masuk kelas, maka cikgu disiplin ni boleh pergi kat rumah budak tu ambil tablet tu. Maknanya ini kalau kita dah buat benda ni, barulah kita boleh cerita. Kita boleh cerita tentang kurangnya kerjasama lah apa semua. Asas masalah ni kita kena selesaikan. Kemudian boleh cerita PDPR ni satu, mak ayah kena make sure, kena ingat mak ayah, peranan keluarga mainkan peranan penting untuk anak-anak ni belajar. Tu sebabnya macam saya cakap, memang kasar sikit lah saya cakap awal tadi. Tapi maksud saya tu nak beritahu, mak ayah kena tanggungjawab dia. Nabi kata, anak-anak ni ibarat kain putih. Terserahlah kepada ibu bapa nak mencorakkannya supaya dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Nabi dah sebut dah. Tapi kita macam mana? Masih lagi beralasan. Yang paling tak boleh tahan tu, alasan yang tak boleh tahan tu, itulah cikgu, saya dah kejut dah dia tak mau bangun cikgu. Tak nak dia masuk kelas. Ya Allah. Macam mana mak ayah cakap macam ni?
Kalau arwah abah saya dulu kata kan, minta maaf saya cakap, mungkin kasar sikit lah. Ayah saya dulu cakap, kau ni dah apa, beranak je lah pandai. Minta maaf saya cakap. Dah, kita kena tegas. Ini masa depan anak, bukan masalah. Bukan masalah anak-anak kita tentang dia ni, apa ni, nak menurutkan kehendak dia. Apa Saidina Umar ajar kita, tuan-tuan dan puan sekalian? Saidina Umar ajar kita, didik anak 7 tahun pertama, layan dia seperti raja. 7 tahun pertama. Apa dia nak, kita bagi. Apa dia nak, kita cuba bagi. Sekarang tak susah, kedai RM2 banyak kat Keluang. Kan, kedai RM2 banyak. Belilah, Ecomat pun ada. Belilah barang-barang murah untuk anak kita. Tapi, bila masuk umur 8 tahun, 7 tahun kedua, kata Saidina Umar, layanlah anak-anak kamu seperti hamba. Mula bagi dia kerja. Tanyalah Puan Wahida dulu. Waktu kecil-kecil dulu lah, masuk umur 8-9 tahun, mak suruh kemas katil, mak suruh sapu rumah, betul tak? Dulu kita, Puan Wahida kampung mana? Air hitam, mana rumah dia ada laman, sapu daun petang-petang. Betul tak? Ada hari-hari. Betul, saya sendiri basuh pinggan sendiri. Sampai hari ni, tabiat basuh pinggan tu, tak boleh nampak pinggan dalam sinki, memang saya basuh ni. Arwah abah saya aja, berapa ramai orang gaji di rumah ni? Macam tu arwah abah saya tanya. Bila letak pinggan tu golek-golek, tak basuh ke pantangan dia. Dan saya pula lahir dalam keluarga yang berniaga. Orang lain tidur lagi, saya pukul 5 pagi dah bangun dah, lap daun pisang, gentil ke karipap, buat kuih bom. Lepas tu kuih lopes tu bulat-bulat kan, golek-golek kat kelapa. Orang lain tidur lagi. Saya gentil kuih karipap tau, penceramah. Di Malaysia ni paling cantik gentil kuih karipap Samsul Debat lah. Kau tak tahulah kalau ada penceramah lain boleh lawan. Penceramah perempuan pun boleh try lah nak tengok. Tak main lah klaim-klaim macam ni kan? Tapi nak tunjuk tanggungjawab tu. Kadang-kadang saya tanya kat diri saya, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Aduh, hai. Budak-budak lain, kawan saya fikir tengah tidur kita ni, aku dah kena bangun dengan depan dengan muka toya ni depan tu, kena golekkan gula donat tu kan, donat dengan gula tu. Saya fikir, kenapa? Rupa-rupanya baru saya faham. Adik-beradik saya semua mengalami proses yang sama. Rupanya nak jadikan kita ni manusia ni, itu yang Saidina Umar kata, 7 tahun kedua layan seperti hamba. Tetapi selepas 14 tahun, masuk dia umur 15 tahun, kata Saidina Umar, layanlah anak seperti sahabat. Jadi, kalaulah boleh saya hujungkan, akhiri penghujung jawapan saya untuk soalan yang pertama tadi. Sebab saya rasa saya dah jawab banyak soalan kan. Ayah kena main peranan, mak kena main peranan dalam keluarga. Saya tak nak sebut. Kementerian dia kena fikir kat macam mana nak solong anak-anak. PPD pun dah fikir. Mak ayah kena ingat cikgu-cikgu ada masalah ke apa ke, ada pemantau dia, guru besar, pengetua. Guru besar, pengetua, pemantau dia siapa? PPD. PPD pemantau dia siapa? Kementerian. Tapi kita mak ayah, siapa nak pantau kita? Siapa nak pantau kita? Kalau kita tak pantau anak-anak kita, tak ada siapa nak pantau kita. Tetapi ingat, ini adalah untuk masa depan anak-anak kita. Saya selalu cakap pada pelajar, secamah PDPR baru-baru ni saya cakap, korang cakap lah masalah tak fokus lah, masalah lain tak elok lah. Kau menangkup, kau menolontang, kau terbalik, kau tertangkup, tak kisah apa pun, kau wajib belajar. Tak ada pilihan lain. Pelajar kena belajar. Itu saja yang kau kena fikir. Carilah jalan macam mana pun. Kalau perlu kau keluar, menyusup, pergi dekat ujung belakang, dekat ujung pagar kat belakang rumah, dekat situ je line yang clear, kau pergilah situ. Yang penting kau kena belajar. Okey. Inilah yang disuarakan oleh guru-guru kepada semua para pelajar sebenarnya. Sekarang ni kita bukan nak mak ayah ajar anak-anak. Tak. Make sure anak masuk kelas. Dan mana yang tak faham, WhatsApp cikgu. Tanya cikgu, yang ni yang kita kena ajar anak kita. Masa untuk anak-anak kita ni macam kita dulu, kelas ada apa-apa soalan, dah berakhir dah zaman tu. Kelas ada apa-apa soalan, memang senyap, semua faham. Jangan risau, takkan ada soalan punya. Termasuklah Wahidah Wahid masa kecil-kecil tu pun sama. Kalau boleh memang takkan angkat tangan. Kalau angkat tangan dengan orang, tanya soalan, macam-macam kena bahan. Sekarang kita kena tanggungjawab pada diri kita sendiri. Malu bertanya sesat jalan. Kena tanya soalan. Sekarang ni mak ayah, kita sekarang ni nak mengharapkan sekarang macam ni. Dalam tim bola sepak. Dalam tim bola sepak sekarang ni, kita ada striker, kita ada midfielder, kita ada defender, kita ada keeper.
Kalau kita nak bertahan, semua striker, midfielder semua duduk bawah. Semua duduk bawah. Jangan bagi bola masuk. Paling kuat kita akan dapat keputusan seri. 0-0. Kita tak akan menang pertandingan. Sebab semua orang nak buat satu kerja yang sama. Takkan dapat hasil yang lebih baik. Tapi kalau striker dengan midfielder, defender, dengan goalkeeper semua berebut dekat depan gol, nak skor gol, kita mungkin boleh skor, tapi kemungkinan besar kita kalah sebab gol kita tak ada siapa jaga. Apa maksud saya nak sampaikan kat sini, Puan Wahidah? Maksudnya, semua orang kena mainkan peranan masing-masing. Cikgu yang mengajar, cikgu tahu, cikgu faham benda tu bukan semudah itu nak diajar oleh mak ayah. Cikgu pun tahu. Tu sebab cikgu bagi latihan. So, kalau tak faham, cikgu harapkan anak-anak murid tanya dia. Walaupun secara online. Tanyalah. Ataupun telefon. Cikgu, saya tak faham lah cikgu yang ni. Ada tak anak kita telefon tanya? Memang tidak lah. Kan? Memang tidak. Ayahnya kadang-kadang cakap, ni Ustaz tak siap lagi. Itu je lah. Sebab ayah ada dalam grup WhatsApp ni. Apa sana kau ada ni? Cikgu kau cakap, kau tak submit lagi kau punya homework. Ni nak buat lah ni, nak buat lah ni. Pap, dia submit. Betul salah dia tak kisah dah. Kadang-kadang tak logik kesalahan yang dia buat tu sebab anak-anak kita nak cepat sebab apa? Bila tablet dekat tangan dia, dia nak main mainan, dia nak main game, dia nak main apa macam-macam. Benda ni macam mana? Tu betul. Itulah. Itu sebab dalam hal ni sebenarnya Puan Wahidah cakap tu memang tepat. Sebenarnya benda tu sama juga apa yang berlaku pada saya, apa juga berlaku pada banyak mak-bapak lagi. Jadi itu isu dia sekarang ni. Saya nampak ada satu pendekatan yang kita boleh buat. Pendekatan yang kita boleh buat adalah banyakkan masa bersama dengan anak-anak kita, bukan untuk homework tau, tapi untuk bagi taklimat tentang macam mana kita nak gunakan pancing tu. Sekarang ni, kalau kita duduk, kita ajar dia, tangkap macam ni macam ni, buat macam ni, ambil macam ni. Anak takkan dapat. Macam masak lah. Mak kita boleh tunjuk, mula masukkan ni, lepas tu masukkan ni. Tapi bila kita buat, macam mana, masuk apa dulu? Selagi kita tak buat, kita tak tahu. Jadi kita nak bagi semangat untuk terus buat. Yang itu yang kita kena bagi ke anak kita. Yang kita bagi ke anak kita sekarang ni, kita tak tengok pun. Tahu, okey, kita tak tengok pun kualiti dia macam mana. Janjian tak, lepas tu salah, lepas tu tak betul, ujian pun fail. Yang tu yang sekarang ni menyebabkan kita down. Apa lagi yang aku tak buat? Dah, sebenarnya yang kita tak buat adalah kita tak memberikan semangat, tak memberitahu sebab kenapa anak kita kena buat, mengapa, bagaimana, implikasi kita kena tahu. Mengapa, kenapa kau kena belajar. Saidina Ali kata, ilmu ni dengan harta ada beza. Harta makin kita belanjakan makin kurang, makin kehabisan. Tapi ilmu makin kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Harta sikit ke banyak, kita kena jaga dia. Tapi ilmu kalau banyak, ilmu akan jaga kita. Makna itu antara baik-baik kata yang kita boleh share pada anak kita. Dan kita kena tunjuk ke anak kita. Cuba long tengok dekat dalam YouTube ni. Cuba long tengok dekat dalam IG ni. Cuba tengok dekat dalam Facebook ni. Kenapa? Kenapa bang? Tengok berapa ramai orang susah. Berapa ramai orang naik bendera putih. Berapa ramai orang struggle sekarang minta kerja. Kau tengok orang minta dengan abah macam mana. Saya tunjuk anak saya. Anak, tolonglah saya nak bantuan Pampers. Nak bantuan Pampers VT size M. Saya nakkan duit susu ni. Saya dapat RM100 jadilah. Untuk belanja ni apa semua. Saya tunjuk real facts pada anak-anak saya. Jadi sekarang kau nak tak jadi macam ni? Saya tanya dia. Tak nak kan? Tak nak, kena belajar. Macam mana susah sekalipun, kau kena belajar. Ayat ni yang kurang mak ayah cakap dekat anak. Yang dia tahu, pergi belajar, pergi submit, pergi buat. Tak pernah pun kita share satu kata-kata semangat kepada anak-anak kita supaya kenapa dia kena belajar. Sekarang ni anak bangun dia sebagai robot tau. Macam robot dia bangun pagi. Dia bangun pagi, bangun, siap, kelas. Ambil telefon. Cepatlah habis kelas ni. Alah, apalah cikgu ni membebel ni. Pap, habis yes, dia main game. Kita pula kat luar tak tahu dia buat apa kat dalam bilik. Yang kita tahu dia belajar. Sebenarnya main game lagi banyak daripada dia belajar. Iya.
Ya, bayangkan. Makna kata, yang ni, jadi sekarang ni, kita kena inspire dia. Saya selalu cakap, katalah abah mati esok. Saya kata dia, apa benda nak tolong korang? Saya kata tu. Katalah abah tak ada, Umi tak ada. Macam mana? Nak buat apa? Macam tu. Makna kata, perbualan dengan anak kita ni, perbualan kasih sayang kita dengan anak-anak. Percaya cakap saya, hikmah sentiasa mendahului kekerasan. Percaya cakap saya. Cakap dengan anak baik-baik. Ni macam Pak Wahidah bahasakan diri mama lah kot kat anak kot kan. Nasib baik, nasib baik. Kalau tidak aku bahankan tadi. Nasib baiklah ibu. Jadi ibu pun cakap kat anak. Ya, ibu ni ibu nak beritahu ibu sayang anak-anak ibu tu sebab ibu nak anak-anak ibu belajar. Ibu pun tak boleh nak cakap zaman ibu lagi susah sebab you all sekarang lagi susah dengan tahap struggle dengan PDPR ni, benda-benda baru. Tapi bukan anak-anak ibu je susah, ibu pun susah hati. Cikgu pun susah, sekolah pun susah. Jadi sharing ni akan menyebabkan anak kita berfikir tau. Sebenarnya dekat hati dia ni yang penting kita nak alter ni. Kau tidak ada rasa, alah bosan lah, sikit belajar. Itu buat, ini buat. Lepas tu suruh belajar, lepas tu buang sampah pula tu. Buang sampah apa ni marah, nampak tak? Sekarang cerita kan. Dia kan. Jadi inilah yang saya sebut tadi. Itu sebab saya sebut tadi, kalau saya kata mak ayah kena duduk tengok anak buat homework, tengok anak ni, ajar anak, memang takkan berlaku. Betul atau tidak, Puan Wahida? Itu sebab saya kata tadi, kita kena cari masa at least setengah jam, sejam duduk dengan anak dekat ruang tamu ke, dekat mana ke, at least dekat depan rumah, at least untuk kita share dengan anak-anak kita punya pemikiran. Anak saya pun sama. Ayat tu sebijon sama. Anak saya sama cakap, Baba nak balik asrama lah, nak jumpa dengan kawan lah, apa semua. Memang betul. Tu sekolah rendah tu. Asrama sekolah rendah. Dia sibuk nak balik jumpa kawan dia. Dia sekolah tahfiz nak masuk. Okay, fine. Tapi Alhamdulillah tahun lepas tiba dia dapat balik. Excited. Dia dah kemah barang-barang dia nak balik asrama. Tak sabar sangat balik asrama. Tak pernah berlaku macam tu. Biasa malam-malam nak balik asrama. Dan bila dia balik asrama, dia dapatkan tahun lepas ada dia buka sekolah sekejap. So lepas tu bila dia balik kan, lepas tu dia balik. Dia anak saya ni memang boleh balik tiap-tiap minggu. Tapi nak beritahu keadaan dia bila dia tertekan. Saya tercakap sebenarnya abah pun suka Alang balik asrama jumpa kawan-kawan. Kita suka, tapi Alang kena ingat apa yang kita putuskan ni, apa yang pemerintah putuskan, apa yang semua buat keputusan ni, sekolah putuskan adalah untuk kebaikan. Sebab kes tengah tinggi sekarang. Kalau ikut hati abah, ingat abah nak mana aku tengok kau ke rumah ni. Contohlah ayat dia kan. Macam tu kan. Kalau ayat saya memang bergurau dengan anak saya. Bergurau. Tapi memang nak tapi masalah keadaan tidak mengizinkan. Tapi kita kena hadapi. Cakap kalau ikut abah, ingat abah suka ke ceramah online ni? Abah pun suka pergi sana sini. Satu Malaysia abah pergi, mana pernah duduk rumah. Tapi hikmahnya alhamdulillah saya dapat duduk rumah bila tempoh PKP lockdown ni. Kalau tidak, mana ada duduk diam. Kejap Johor, kejap Perak, kejap Terengganu, kejap ni kan. Jadi makna kata, kita kena share dengan dia masalah yang orang lain hadapi. Ingat tak Nabi kata, banyakkanlah melihat orang di bawah daripada melihat orang di atas. Kerana dengan melihat orang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Jadi cakap dengan anak kita, keadaan kita memang teruk sekarang. Tapi ada orang lagi teruk pada kita. Ada orang gadget pun tak ada. Anak-anak ibu ada gadget. Anak-anak ibu ada peluang untuk belajar. Belajar dulu. Ikut saja cara ni. Kepada guru-guru pun saya ada pesan. Guru-guru kena bersedia dah. Sepatutnya dia dah kena ada channel YouTube cikgu tu sendiri. Walaupun follower kau 3 orang, saudara mara, Pak Lang, Mak Lang dengan anak buah seorang tu yang subscribe. Tak apa. Contohnya, mengajar subjek matematik bab 1. Ambil whiteboard, record. Assalamualaikum semua. Jadi sekarang cikgu nak tunjuk. Okey, yang ni macam ni Kalau tengok dari segi tambah, yang ni tambah ni, yang ni tolak ni, kemudian bagi dengan Y. Jadi contohnya macam ni. Kita record kan pengajaran bab 1 tu. Okey, semua faham Okey, kita balik pula ni. Record, save. Tahun depan hanya bagi link je dekat budak-budak. Nampak tak? Cikgu pun kena proaktif. Dia bukan masalah follow. Jadi besok manalah tahu ada rezeki pula orang suka cikgu ni ngajar. Ramai pula yang follow dia punya link ni. Ramai pula yang subscribe. Betul tak? Benda ni cikgu kena fikir luar kotak juga. Dan cikgu kena faham. Jangan syok sendiri cikgu. Kadang cikgu ngajar budak-budak tak boleh terima. Apa pasal?
Cikgu kena tanya juga, okey tak cikgu ajar? Faham tak? Kalau tak faham, explain lagi sampai faham. Sebab semua kena main peranan ni. Semua kena main peranan, bukan mak ayah. Hanya cikgu, pelajar, dan kemudian bila PPD, PIBG pun sama. PIBG fikirkan macam mana nak peruntukkan untuk support anak-anak yang tak ada gadget ni. Macam mana kita nak buat? Fikirkan. Kadang-kadang ada pihak-pihak luar, pihak-pihak korporat, dia nak sponsor. Okey, satu sekolah ni katalah ada 50 keluarga yang perlukan tablet. Berapa jumlah tablet diperlukan? 100. Ada syarikat korporat yang akan sumbangkan. Zrap dapat. InsyaAllah ada. PIBG tu, PIBG biar dia fikir. Jadi bila ada cara macam ni, kita nak settlekan. Kita settlekan masalah part by part. InsyaAllah lama kelamaan kita akan improve. Bukan yang asyik berpolemik, kita cerita-cerita tapi tak ada apa-apa pun yang berlaku. Yang tu yang kita tak nak. Nah, macam mak ayah. Mak ayah main peranan, cikgu main peranan, para pelajar main peranan untuk belajar. Wallahualam. Macam saya kata tadi lah, kita tak ada pilihan. Tapi mak ayah hanya bagi anak semangat. Bayangkan, ni sebenarnya PDPR tak ada beza dengan dulu. Puan Wahidah, Puan Nur Jannat kita kan, kita juga Cik Muhammad Hafizi kan. Dah. Dulu masalah PDPR sama dengan kita. Maksud apa sama tau? Kita balik rumah, mak ayah kita boleh ajar ke semua yang kita belajar tu cakap? Dia orang tahu tambah tolak darab bahagi, boleh tahu sikit-sikit lah. Tapi benda-benda lain yang kita belajar, asas selain berasas, kita kena cari sendiri. Kalau tak faham, kita kena tanya cikgu. Cikgu, saya tak faham ni. Tapi itulah, bertanya cikgu ni macam nak meninggal rasanya. Memang kena. Tu yang lepas tu apa mak ayah kita buat? Hantar kita tuition. Tu sebab ada di kalangan mak bapak sekarang ni, ada tindakan yang dia ambil, terutama pada mak ayah yang sibuk. Ada tindakan yang ambil, dia terpaksa upah orang datang ke rumah untuk ajar dia. Dia upah budak-budak yang lepasan SPM, yang tak ada kerja tu, untuk tolong ajar anak-anak dia. Tapi bukan semua orang boleh buat macam tu. Jadi alternatif dia sekarang, nak tak nak, cikgu kena fikirkan cara dia macam mana nak bagi anak-anak faham. Dan mak ayah hanya perlu push anak untuk masuk kelas. Make sure dia masuk semua kelas, jangan ketinggalan. Dan mana anak-anak tak faham, cakap dengan mak ayah. Okey, mana yang kau tak faham? Mak ayah WhatsApp dengan cikgu kau. Ini mak ayah pun WhatsApp dengan cikgu yang lawa. Itu masalah tu. Carilah cikgu, tak kisahlah mana-mana cikgu pun. Tolong contohlah, contoh. WhatsApp cikgu, nak tanya cikgu ni, anak saya tak faham lah yang ni yang cikgu ajar siang tadi. Boleh tak cikgu apa dia, kalau dapat cikgu apa sikit, fahamkan dia sikit cikgu. Ni saya bagi nombor anak saya. Cikgu pun tahu nombor anak dia kan. Ni tolong cikgu, tolong mesej anak saya sikit, biar dia lega sikit. Sebab yang berlaku bila anak-anak tak faham. Ya betul. Bila anak-anak tak faham, saya yakin cikgu memang excited nak explain dekat anak-anak murid. Memang excited. Masalah anak murid tak ada. Anak murid tak datang kelas kan. Kena explain apa? Assalamualaikum. Berapa ramai ada hari ni 5 orang. Assalamualaikum, siapa yang hadir? Krik-krik. Seorang pun tak ada. Benda ni, ini yang jadi masalah sekarang. Janganlah kita cerita apa yang perlu dilakukan kalau benda tu pun tak berlaku. Kalau anak tak masuk kelas, anak tak hadir, macam mana kita nak cerita tentang masalah dia tak faham? Macam mana nak faham? Masuk pun tidak. Ini cerita dia sekarang. Kalau anak-anak tak faham, boleh tanya. Kita boleh push anak kita suruh tanya soalan. Tapi itulah. Anak boleh left group yang tak tahan tu. Kan? Depan mata cikgu dia left group tau. Bukannya maaf cikgu tadi terkeluar, line tak ada. Bukan. Dia sendiri left group dengan berani nak tengok mak dia respon apa. Nampak tak? Lepas tu kadang cikgu pun kadang cikgu pun tanya, okey, mak ayah minta pastikan anak-anak siapkan homework ya. Kadang cikgu pun tak tahu mak ayah dia orang ni hidup lagi ke tidak. Sebab tak ada respon dalam grup WhatsApp tu. Ada tu pula macam ni je. Tunjuk good dia. Ada tu yang good sampai ujung. Ada juga. Sebab itulah sebenarnya. Sebab saya kata, pada pandangan saya, apa pun yang kita cerita hari ni, mak ayah main peranan bagi motivation pada anak-anak, bagi semangat anak-anak suruh belajar. Jangan kita herdik dia. Sebab yang jadi masalah nanti, anak-anak kita tak faham. Yang masuk kelas dia tak faham, tapi dia tak tanya, dia simpan, akhirnya dia fed up dan dia give up dan dia hilang minat dia nak belajar. Yang tu yang paling berbahaya sebenarnya. Yang tu yang kita tak nak.
That's why sekarang ni semua mainkan peranan. Cikgu main peranan, PIBG main peranan, mak ayah main peranan. Anak-anak peranan ni hanya belajar saja. Dia tak payah fikir benda lain. Dia kena belajar. Kalau dia tak ada kemudahan, dia akan cakap, "Ibu, ni ni handphone ni tak boleh lah, bu, jajak hang. Macam mana ni, bu?" Faham? Ibu dia kena fikir macam mana nak cari. Betul. Tu sebab kadang-kadang ada masalah, ada tak masalah yang berlaku. Mak ayah pun ada kerja. Dia jadi jadi masalah tu adalah apabila kita kena ambil balik basic. Institusi kekeluargaan. Apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme bagi mewujudkan kerjasama antara fungsi antara ahli-ahli organisasi. Makna kata, kalau ahli-ahli dalam institusi itu berfungsi, baru dia jadi institusi. Mana mak, ayah, anak-anak, semua kena mainkan function. Okey, saya bagi situasi sebelum saya jawab soalan tu. Saya masih dapat soalan tu, tak ada masalah. Situasi macam ni. Mak bangun. Seorang ibu bangun. Dia nak kerja kat Intan ni, walaupun cara online. Ibunya pun bangun. Bangun! Mak dia pun dah mula loudspeaker. Bangun semua, bangun. Kejap lagi nak kelas. Cepat. Ibu buat sarapan ni. Pap. Maka nama Puan Wahidah, bukan nama sebenar ni pun, dia pun masak. Dia siap kasih goreng. Dia siap bancuh air. Pap, dia letak. Cepat bangun, dah pukul berapa dah ni? Bangun! Yalah, anak jawab macam tu je. Jadi, Puan Wahidah bukan nama sebenar tadi. Dia terus masuk dekat dalam bilik air, dia pun mandi. Ayahnya tu bongkang tidur lagi, contoh. Jadi mak dia pun mandi. Bila mak dia nak mandi, mak dia keluar tengok, ayolah, tak bangun lagi orang tua ni. Tak apa, dia tu keluar sampai dekat meja makan. Alangkah kecewa dan luluhnya hati seorang ibu bila tengok nasi goreng dan air tadi masih lagi tak berusik sebab anak-anaknya tidur lagi. Ini akan melumpuhkan sistem institusi kekeluargaan dalam isu PDPR ni. Kan? Lepas tu bangunlah cepat sebab meja makan, janganlah kau marah pun, jangan nampak sangat. Dekat meja makan tu adalah merupakan center utama anak-anak PDPR, betul tak tidak? Kebanyakan keluarga. Meja makan tu lah tempat, ada ruang kat situ. Dan begitu juga kadang mak dia pun kadang silap-silap dekat meja yang sama supaya senang. Sambil-sambil dia buat kerja, dia nak tengok anak-anak dia buat kerja sekali. Kadang-kadang. Tapi benda tu tak berlaku. Jadi cepatlah. Paksa anak-anak pun ada seorang baru mandi, seorang dengan tak mandi, sarapan juga dulu, kelang kabut. Lepas tu pinggan mangkuk terletak dekat dalam sinki. Seorang perempuan ni tension ni. Dia nampak pinggan mangkuk dalam sinki tak settle tu, dia tension ni. Dia nak kerja ni. Dia nak meeting ni, nak jadi MC ni, program buat bicara dengan Samsul Debat ni. Contohlah kan. Jadi benda tak settle, dia akan tension. Jadi apa yang patutnya? Apa yang sepatutnya diskripkan oleh pengarah drama dekat dalam rumah tangga tu sepatutnya berlaku macam mana? Bila bangun, bangun bang, kejutkan anak, saya nak siapkan sarapan, nanti senang kita nak kerja hari ni, lepas tu anak nak belajar. Bila maknya masak tak berjerit, ayah ni pergi bilik anak, tak payah jadi wahyu tu cakap ayah ni. Ayah ni tak payah jerit pun. Bangun, subuh, bangun. Anak zap, automatik tegak, mandi, siap subuh. Jadi lepas tu mak tadi dah siap sarapan, mak ni dah jamah sikit, mak ni pergi masuk bilik air mandi, keluar alangkah seronok tengok semua orang dah nak selesai makan. Jadi mak ni tinggal nak join sekejap, lepas tu semua orang pergi basuh pinggan masing-masing, meja dah clear, lap dah boleh ready dah untuk PDPR. Jadi ayahnya pun boleh kerja dekat ruang tamu, mungkin mak je dekat satu ruang boleh bekerja. Ini maksud saya nak cakap, kena mainkan peranan masing-masing. Dan bila saya kata contoh macam saya kena pergi office, saya kena buat live, saya online, saya ada pejabat, saya ada benda-benda yang nak disettlekan, consultation saya secara online pun kena buat, isu-isu. Lepas tu dengan bisnes nak kena tengok. So bila daripada pejabat, apa salahnya dia pun, hello, macam mana lo? Hari ni kelas macam mana? Alun tengah kelas lah ni bang. Oh ok, sorry. Okay. Apa ni adik-adik tu, adik semua tengah belajar ni. Nanti tengokkan adik, nanti tak apa, kan abah call lagi. Kita call tu pun satu bentuk galakan untuk anak-anak kita. Kita faham masing-masing sibuk, semua ada kerja. Jangan macam kau seorang dalam dunia ni kau jual. Orang macam kau seorang nak sibuk, orang lain pun ada masalah tau. Tengok tu Encik Muhammad Hafizi kita, nampak muka tenang dan kepala tu macam-macam fikir tu macam mana nak buat. Iya. Tapi masalah untuk kita hadapi. Anak-anak kita ni kita kena structurekan balik, itu je. Anak-anak kita kena buat jadual. Handphone saya, anak-anak saya buat jadual. Saya kata pukul berapa, dia ambil pagi dia pergi kelas,
Tapi pukul 12.30 dia kena letak balik dekat dalam box. Bila dah habis kelas, dia kena letak balik dekat dalam box tu. Lepas tu, lepas zuhur kan pukul 2 dia boleh ambil. Kalau dia tak ada kelas, pukul 2 dia boleh ambil untuk nak main game sampai pukul 4. Bagi masa. Pukul 4 letak balik. Sebab apa? Sebab lepas tu dia nak asar. Lepas asar dia main bola. Dia lopak-lopak lah main dekat luar rumah tu, dia nak main bola dengan adik-beradik dia main. Adik-adik dia anak saya main tromen kan. Dia main sepak lah, mana dia boleh sepak. Lepas tu bila dah habis sekarang, sebelum maghrib dah masuk siap mandi. Lepas maghrib mesti mengaji. Jadi malam kalau ada homework nak kena siapkan malam. Lepas pada maghrib ambil info sebab apa ada homework, siapkan homework. Ada apa latihan nak buat. Macam contoh kan, anak saya cakap, "Bah, malam ni Jerman lawan England ni. Pukul apa? Pukul 2 pagi." "Wih, kau nak tengok bola?" Saya cakap dengan anak saya. "Nak tengok bola ke?" Maksud Jerman lawan England, Euro. Tapi abah tak kisah. Kau tidur lewat ni, abah tak kisah pun. Tapi besok jangan kau tak masuk kelas. Ya, masuk. Mesti masuk, dia kata. Maknanya dia janji, komitmen dia kat kita. Esok pagi, menguap-nguap dia tengok bola. Punya bola hanya pasal, dia masuk kelas, menguap-nguap. Saya kata, malam ni tak nak tengok. Malam ni nak tidur, dia kata. Tapi tak apa. Maknanya kita deal dengan anak-anak kita. Makna kita makna bukan makna kita sekat dia buat semua benda. Tak. Tapi kita pastikan dia ikut aturan waktu yang sepatut masuk kelas, kena masuk kelas. Waktu solat, kena solat. Waktu belajar, kena belajar. Itu yang kita kena buat. Dan kalau kita tak boleh buat tu, fail. Sistem tu takkan berjaya. Itu je yang mak ayah kena buat sebenarnya pun. Bukannya kita kena tunjukkan, lepas tu cikgu salah ni. Nanti abah nak komplain dengan Jabatan Pelajaran ni sebab cikgu ni salah ajar kau ni. Yang abah ajar kau ni betul. Tak ada, bukan itu. Kita kena make sure. Ya, kita nak bagi anak kita masuk kelas dah belajar, itu je. Wallahualam. Okey. Kita betul. Saya dalam hal ni sebenarnya kita tak boleh bagi alasan. Tak boleh bagi alasan kerja mengganggu tugasan kita sebagai mak ayah. Tolong. Jangan. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukan nampak masalah pada setiap jalan. Jadi makna kata dalam hal ni susun. Tu saya kata tadi, strategikan. Walaupun kita tak ada dekat rumah pun, kita masih boleh call anak. Kita masih boleh pantau anak. Sekarang ada rumah siap pasang CCTV. Murah CCTV sekarang ni. Kau tengok anak kau buat apa. Boleh pantau kot benda tu. Dekat mana anak boleh belajar. Jangan bagi alasan saya nak kena pantau, saya lebih utamakan keluarga. Apa yang teruk sangat kau bekerja sampai 24 jam kau tak boleh buat langsung kerja kau kat pejabat tu? Kan? Sebab saya ada satu hamba Allah ni tanya saya waktu satu ceramah tu, dia kata, "Ustaz, kadang-kadang saya dalam PDPR anak, sebenarnya dia bukannya untuk kita beralasan, tapi kita susun atur, strategikan macam mana anak kita ni kena belajar." Suami pergi pejabat ke, suami duduk rumah ke, itu bukan alasan. Sebagai orang perempuan, kita kena ingat, sebagai mak pula, kita kena ingat apa tanggungjawab ayah dengan mak ni. Suami balik kan cakap, "Bang, ni nak cerita sikit, anak kita hari ni seorang pun tak masuk kelas. Main game je." Contoh. Jadi ayahnya panggil, mari sini, panggil menghadap, semua menghadap. Menghadap dengan ayah, bukan suruh pukul. "Apa kau tak masuk kelas, cerita sikit." Lain problem ni, banyak kau punya lain problem. Abah kau bayar Unify paling power dalam dunia ni kau tu. Contoh lah kan. Dia cerita, bincangkan supaya benda tu tak terlepas daripada cengkaman dan pemantauan ayah dan ibu. Kita kena respon pada masalah, bukan biar je masalah tu berlalu. Jadi ayah kena nasihatkan anak-anak. Ayah kena nasihatkan. Ibu kena nasihatkan. You all kena faham. Ibu you all bekerja, faham. Jadi bila ibu you all bekerja, dia kena buat kerja. So make sure jangan you all bebankan ibu untuk pantau you all pula. Buat kerja. Belajar. Tak faham, tanya cikgu. Itu kita kena fahamkan tu keadaan dia. Jadi maknanya ibu boleh buat kerja, anak pun boleh buat homework sambil belajar. Tak ada masalah sebenar-benarnya. Itu yang kita kena sistemkan. Yang jadi masalah, ibu kena hadap anak-anak sebab anak-anak tak nak belajar. Itu masalah dia. Kalau tak hadap, anak tak belajar. Itu cerita dia. Jadi macam mana pun kena cakap dengan anak-anak. Yang saya kata, balik pada basic yang saya sebut tadi. Mengapa dia kena belajar? Bagaimana cara dia belajar? Dan implikasi kesan kalau dia tak belajar. Kita kena share pada anak-anak kita. Supaya dia sendiri nak bangun pagi. Ya, aku kena belajar ni. Aku kena belajar ni.
Kalau aku tak belajar, aku yang rugi. Kalau tak belajar, aku yang teruk nanti. So, dan kepada majikan sebagai ketua pula, ketua kena ubah perspektif pula. Perspektif pekerja, sebagai majikan, kita tak boleh lagi dah untuk expect pekerja akan buat kerja 8-5. Tak ada lagi dah. Dalam tempoh ni, tak usah bohong lah. Dengan tahap dia nak sambung drama Korea malam tadi tak habis lagi. Dengan dia tengok lagi kan, drama bersiri, drama Melayu tu apa nama, Ayahanda lah. Macam-macam lah. Macam-macam, saya tak tahulah, saya dengar-dengar macam tu lah tajuk, saya tak tengok kan. Tapi, makna kata, apa fokus majikan kena berikan adalah pada outcome. Contoh Wahidah, I nak you siapkan paperwork tu sebelum pukul 3 hantar kat saya. Itu je. Lain kita tak nak tahu. Kau mati duk balik pun aku tahu paperwork sebelum pukul 3 kau sampai kat aku. Macam tu je. Itu bos punya expectation. So sebagai seorang anak buah, janganlah banyak cakap saya kena utamakan anak-anak saya. Kau jangan nak bohong lah. Sampai kau tak boleh buat kerja apa masalah kau. Kena ingat la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Nabi kata tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Amanah kita pada anak-anak ada, tapi amanah kita dalam menjalankan tugas pun ada. Jangan sampai rezeki kita, kehalalan rezeki kita dipersoalkan di akhirat nanti sebab kita tidak mengutamakan kerjaya yang mendatangkan nafkah sumber pendapatan kita pada setiap bulan. Ini yang kita kena tanya. Kalau ikut Puan Wahidah, boleh je nak buat benda lain. Tapi kenapa dia datang, kenapa dia terpaksa munculkan diri juga untuk jadi MC, untuk jadi moderator pada pagi ni. Cuba fikir sendiri, tengah hari ni. Kenapa? Sebab fikir kerja. Kalau ikut bagi je lawan lain, dia boleh je kot. Saya tak nak. Tak. Bila dah diamanahkan, kena buat. Macam saya, dah diamanahkan 11.30. 11.30 saya standby. Kan? Tengok tak start kat lagi. Rupanya ke 12. Kan? Kau kan saya ni memang ikut masa, saya ni lurui. Kan? Contoh. Jadi amanah tu kena ikut. Contoh tak betul. Kan? Wallahu a'lam. Pandangan saya anak-anak yang ambil PSA sebenarnya dah sampai masanya. Budak-budak ambil PSA tak ada pilihan. Cakaplah apa pun. Saya tak setuju kalau anak-anak belajar di rumah lagi untuk yang ambil PSA tahun ni. Kena pergi sekolah. Itu saja. Yang ambil PSA kena pergi sekolah. Kita buatlah macam mana, kuarantin macam mana ke, penjarakan ke, cikgu kena ajar dia secara fizikal. Itu tak ada pilihan. Kementerian PPD kena pastikan anak-anak boleh datang sekolah. Sanitize kelas tu, tak kisah macam mana. Kalau anak tu memang ketatkan dekat pintu pagar. Kalau demam dia tak boleh masuk. Yang demam je masuk online. Tapi yang lain memang kena masuk. Kena masuk dekat sekolah, cikgu kena mengajar secara fizikal. Biarlah pakailah tu apa full face apa ni, bukan pakai mask yang apa tu kan. Pakailah mask macam mana pun, buat penjarakan ke, nak pasang cermin macam kat parlimen tu ke, dekat meja dia orang belajar, tak kisahlah. Buat, yang penting anak kena belajar. Ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Anak-anak kena belajar. Sebab itu kita tengok result PSA budak-budak asrama penuh jauh lebih baik. Sebab apa? Bukan sebab dia asrama penuh dia cerdik aja, sebab dia orang berdapat peluang berkumpul dekat sekolah dia. Kebanyakan sekolah dia bawa anak dia balik ke asrama balik untuk diajar, untuk dididik, untuk diberikan pecutan-pecutan terakhir tu. Dan kalau buat dekat rumah pun anak-anak kena bagi, tak boleh lagi dah pakai handphone kecil tu, tak boleh. Kena cari, kena bekalkan laptop tu sebab skrin dia besar. Sebab anak ni dia nakkan, dia fokus ni dekat benda kecil ni, dia akan merosakkan otak dia. Oh, jangan main-main, mata boleh sakit. Oh, memang tu sebabnya sekarang ni tak ada alasan. Sebab apa? Komputer refurbish pun boleh dapat 400 lebih boleh dapat sekarang. Jadi makna kata kena fikir yang paling baik memang kena pergi sekolah. Cakaplah pandemik sekarang, itu sebabnya vaksin kena ambil. Ni isu vaksin satu hal kat ni. Vaksin kena ambil mak ayah. Saya baru je semalam 3 hari lepas berbual dengan seorang sahabat. Dia duduk di UK, United Kingdom, bukan Ulu Kelang, United Kingdom. Kes terbaru dia 40,000 lebih kes sehari, kes baru sehari. Sekarang 40,000 kes sehari. Tetapi dia orang kat luar tak pakai mask, relax, kedai semua buka dah macam biasa, macam tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia orang dah berjaya mewujudkan herd community tu. Yang mana secara orang kata majoritinya memang dah ambil vaksin. Kita masih lagi bergaduh vaksin tu ada babi ke tidak. La ilaha illallah, poning betul tuan-tuan. Sebab sekarang mak ayah kena make sure pergi ambil vaksin.
Daftar cepat, ambil vaksin cepat. Jangan lewat-lewat sebab sekarang ni keadaan dia tak sama. Sebab berlaku dinilai Negeri Sembilan, satu keluarga, dalam bayangkan dalam 6 orang dalam ahli keluarga tu, 5 orang dah ambil 4 orang dah ambil 1 dos, yang seorang dah ambil 2 dos. Bayangkan kena COVID, semua ahli keluarga kena, yang dah 2 dos tadi saja yang tak kena. Wahal duduk sama, berpeluk, bercium semua dengan anak-anak. Tapi dia tak ada, tak kena. Makna benda tu ada berlaku. Dan lepas tu ada orang marah, ramai dah orang ambil vaksin tapi ramai je yang mati lepas ambil vaksin. Astaghfirullahalazim. Saya kadang marah orang ni, kalau tak faham pasal vaksin jangan cerita. Kan, kadang saya tanya, kau cerita orang ambil vaksin mati ni boleh saya tahu. Kau kelulusan dengan apa? Diploma aktuari. Yang seorang tu diploma landscape. La ilaha illallah, ingat kau medik. Kan? Kalau kau perubatan, jurusan perubatan, bolehlah kau cerita. Ini je ni dengar cakap-cakap orang kat kedai kopi langsung cakap benda tu bahaya. Jangan. Vaksin ni nak menambah antigen dekat dalam badan kita, nak meningkatkan imuniti, daya tahan melawan penyakit sebenarnya. So sebab kita ambil ni sebagai aksesori dalam badan kita ni supaya kuat kalau penyakit datang, daya tahan tu berbeza. Macam kereta ada airbag lah. Macam kereta ada airbag dengan kereta tak ada airbag. Bukan kata kereta ada airbag tu tak accident. Kereta tu mungkin tak accident, cuma mungkin kadar kecederaan dia berbeza dengan orang yang langsung tak ada airbag. Yang tu yang kita kena faham. Itu maksud vaksin. Jadi janganlah. Lepas tu satu lagi, kalau kau dah tak nak ambil vaksin, jangan kau hasut orang lain jangan ambil vaksin. Itu penyakit sekarang. Ni sayang sekarang kita. Saya nak beliau tanya, Ustaz yakin sangat ke vaksin tu okey? La ilaha illallah. Kalau dah majlis fatwa kebangsaan, orang cerdik pandai agama dalam negara kita yang nombor 1 semua dah cakap memang benda tu harus ambil. Kau siapa nak mengharamkan benda tu? Kan? Jadi saya kena cakap kat benda ni tu sebab kita nak push ambil vaksin cepat. Mudah-mudahan kita dapat wujudkan herd community tu. Besok kita boleh beroperasi seperti biasa, boleh berjamak macam biasa, orang boleh sekolah macam biasa. Kita tak berhak biarkan anak kita duduk susah belajar macam ni. Kita mungkin boleh kerja, tapi anak-anak kita ni masa depan dia kena belajar. Itu sebab kita kena cepat ubah keadaan ni. Paling tidak tuan-tuan, selain daripada SOP yang kita jaga, tolong pastikan ambil vaksin. Wallahualam. Kita kena amalkan prudence concept. Prudence concept ni adalah kita kena andaikan benda ni berlarutan sampai bila-bila. Kita kena andaikan macam tu. Sebab kalau saya tanya pada ada rakan-rakan di kementerian, ada yang menyatakan kemungkinan besar kes-kes baru kita akan cecah 24,000 lebih. Mungkin akan cecah. Dan kalau kita tengok, malahan mungkin lebih lah. Dan malahan hari ni, bayangkan kluster bazar Ramadan tak habis lagi. Tuan-tuan fikirlah. Kluster bazar Ramadan tak habis lagi berapa bulan dah. Jadi tu sebabnya sekarang ni kita kena aware. Tetapi bukan bermakna kita berputus asa. No. Tapi usahanya tetap sama. Kita tetap bagi galakkan anak kita. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kuat semangat. Kena belajar. Yang kita pun kena kerja. Kena kerja dengan sehabis baik. Kita kena buat yang terbaik. Sebab Nabi kata Allah paling suka hambanya kalau berbuat sesuatu akan diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Bukannya buat ala kadar. Bukannya sekadar macam ambil cuci-cuci tulang. Tak, kena buat sebaik-baik. Bukannya asbol, asal boleh. Tak, kena buat betul-betul. Kena sungguh-sungguh. Biar sampai kita mencapai apa yang kita nak. Macam anak-anak kita, belajar sungguh-sungguh biar berjaya. Buktinya SPM, keputusan SPM hari itu mencatatkan peningkatan pula berbanding tahun sebelumnya. Itu pun ada orang marah, macam tak betul dia keputusan tu. Nah, eloklah meningkat. Dan budak-budak ni macam mana tak meningkat? 5-6 kali postpone SPM, takkanlah tak bagus result budak tu. Kan? Takkanlah tak faham lagi. Kan? Dulu Puan Wahidah waktu SPM dulu, ya Allah, kan bagus kalau SPM ni tangguh. Tak pernah makbul Allah Ta'ala bagi kat kita. Rupanya time PKP ni baru makbul. Kan? Tahu tak apa. Saya punya, ya Allah, kenapa lah SPM ni cepat sangat? Kenapa tak boleh ke? Ya Allah, biar-biarlah, minta-minta lah tangguh. Tak dapat tangguh. Rupanya tahun lepas pun dapat tangguh. Jadi tak mustahil result budak ni bagus. Budak dia dah penat dah belajar. Lepas tu ulang balik, takkan tak bagus. Jadi tak sekarang ni, makna kata bila mana ada yang boleh berjaya dalam tempoh PDPR, maka anak-anak kita pun boleh. Bila ada orang boleh datang kelas, fokus dalam pembelajaran walaupun secara online, maka anak-anak kita pun boleh. Justru jangan putus asa, jangan patah semangat.
Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jadi insya-Allah saya yakin ibu bapa kuatkan semangat, terus jadikan semua penggalak pada anak-anak. Kita kena cakap, kita kena ingat mak ayah kita dulu pun tak pandai, tapi dia tetap nak anak dia belajar. Anak-anak, mungkin mak kita tak cakap, Ameh ni mak nak bagi motivasi. Mak kita dulu tak cakap macam tu. Mak kita cakap, kau belajarlah, kau nak jadi orang kau belajar, dia kata tu. Kau nak jadi orang kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku ni bukan orang ke apa? Rupa-rupanya maksud mak kita tu, Nabi ada sebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Tu sebabnya kita nak benda tu. At least kita bagi semangat pada anak kita. Cakap je, ibu ni tak pandai sangat, minta maaf lah ibu, yang ni subjek ni ibu belajar dulu mungkin tak complicated macam ibu belajar, tapi macam mana pun kena belajar. Tak faham, tanya cikgu. Cikgu memang seronok kalau kau tanya. Masalahnya kau tak nak tanya, tolong tanya cikgu. Cakap macam tu. Makna kata bagi kata-kata semangat pada anak-anak kita. Macam mana kita lah, macam orang perempuan lah kan, bila apa tension lah kerja, dia nak dengan suami cakap, alah biasalah tu, relax je, jangan pening-pening kepala. InsyaAllah nanti Allah Ta'ala tunjukkan jalan tu. Yalah, dia nak kata-kata pada suami dia. Habis anak-anak kita, dia nak juga kata-kata daripada mak ayah dia. Cakap selalu dengan anak-anak kita. Waktu makan pun boleh cakap, ni dalam nak makan ni macam mana belajar, tanya. Bagi galakan, bagi motivasi pada anak-anak kita. InsyaAllah anak-anak kita akan berjaya. Wallahualam. Okey, saya tengok bagaimana, alhamdulillah hari ni saya nampak kita ada tahniah lah, ada 792 komen hari ni Tak baik lah setakat ni lah. Dan ada satu tu dia cakap, mak bapak tak tidur tapi lain tak ada. Dia kata macam tu. Kan? Fine. Maknanya sekarang ni yang penting macam yang saya sebut tadi lah, yang penting masalah tu ada. Jadi semua pihak kena alert apa masalah-masalah yang berlaku sampai anak-anak tak masuk kelas. Saya masih lagi nak tekankan anak kena masuk kelas. Jadi kita kena tahu yang seorang ni tak ada kemudahan, yang seorang ni tak ada capaian internet. So benda ni kita kena bawa pada perhatian pihak sekolah, pada pihak PPD. So apa yang kita boleh buat untuk tu? Kalau tak ada capaian internet, kita wujudkan capaian internet. Maklumkanlah kepada pihak kementerian supaya pastikan talian komunikasinya dekat sana tu dapat di-upgrade kan, supaya diperbaiki. Sebab sekarang ni mak ayah sekarang ni nak anak dia masuk kelas. So apa pun berbalik sebagai pesanan akhir saya, apa pun yang berlaku, semua pihak kena mainkan peranan. Ini salah satu usaha yang baiklah yang Intan Wilayah Selatan buat. Satu usaha untuk share pada semua. Sudut pandang saya memang berbeza pada orang, minta maaf saya cakap. Tapi sudut pandang saya ni adalah untuk supaya kita semua alert untuk mainkan peranan. Dia bukan kata cikgu dah ajar, dah habis, tak. Macam anak pun dah belajar, dah habis kat situ. Mak bapak tu tak. Tetapi kita kena fikirkan macam mana cara untuk memperbaiki PDPR ni pada masa ke semasa. Dan kalaupun even if polemik ni kita akhiri dengan berakhirnya lockdown, tetapi kita tak boleh nafikan ini adalah salah satu alternatif terbaik untuk cara anak-anak belajar di rumah. Mungkin besok walaupun kita dah habis, kita dah lockdown, dah sekolah macam biasa, tetapi anak-anak masih lagi boleh menghadiri kursus-kursus online pada waktu cuti sekolah, supaya dia punya orang kata catch up tu untuk belajar masih dapat diteruskan. Dan benda ni kita kena improve. Dan mudah-mudahan kita sentiasa untuk melihat kebaikan. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag tu. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Yang baik datang dari Allah SWT. Yang kurang berbicara kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.